Johann Raja Lawak menggemparkan dunia dengan pengakuan yang telah lama terkunci. 4 dekad diam yang akhirnya terpecah. Tiada siapa menyangka bahawa satu suara yang telah lama membisu selama 4 dekad akhirnya akan bangkit menggegarkan dunia hiburan tanah air. Johann Raja Lawak, pelawak legenda yang pernah menjadi nadi ketawa rakyat Malaysia, akhirnya memecah kesunyian panjangnya dalam satu pendedahan yang menyentuh hati, mengalirkan air mata, dan membuatkan seluruh negara terdiam. Lelaki yang dahulu menjadi simbol kegembiraan, kini muncul semula bukan dengan jenaka, tetapi dengan kebenaran. Kebenaran yang telah lama dipendam, disembunyikan di balik tirai senyum yang penuh kepalsuan. Bayangkan seorang insan yang setiap langkahnya dahulu disambut sorakan, kini melangkah perlahan dibantu tongkat. Tubuh yang dulu penuh tenaga kini dihuni penyakit demi penyakit. Daripada kencing manis kronik kepada masalah jantung yang tidak menentu dan tekanan darah yang sering mengancam, Johann bukan lagi bayang dirinya yang dahulu. Namun, dalam ketidakupayaan fizikalnya, ada satu kekuatan batin yang akhirnya mendorongnya untuk berkata, "Cukuplah aku diam. Dunia perlu tahu siapa aku sebenarnya." Perjalanan Johann bukan seperti yang kita sangka. Kehidupannya penuh dengan pengorbanan yang tidak pernah dikongsi. Dalam satu sesi wawancara yang menggetarkan jiwa, Johann bercerita tentang malam-malam sunyi di hospital, tentang suara doktor yang berkali-kali menyebut risiko kematian, tentang air mata yang hanya jatuh ketika tiada siapa melihat. Orang nampak aku buat lawak, gelak, kuat-kuat. Tapi bila aku balik rumah, aku sorang-sorang menangis, katanya sambil matanya memandang jauh, seolah cuba menjejak bayang masa silam yang telah hilang. Dalam dunia hiburan, Johann dianggap legenda, tetapi di balik panggung itu, dia hanyalah seorang lelaki yang terluka. Selama 40 tahun, dia memilih untuk berdiam. Bukan kerana tidak mahu bersuara, tetapi kerana dia tidak tahu bagaimana mahu menyuarakan perit hatinya tanpa merosakkan senyuman orang lain. Aku simpan semua. Sebab aku takut kalau aku cerita, orang tak akan pandang aku sama. Ujarnya perlahan, suaranya bergetar menahan emosi. Pendedahan Johann bukan sekadar kisah pribadi. Ia adalah lambang keberanian. Keberanian untuk menjadi rapuh di hadapan dunia, untuk membenarkan masyarakat melihat bahawa di sebalik kekuatan figura awam, ada luka yang menganga. Kisahnya bagaikan cermin yang memantulkan realiti ramai penggiat seni, terperangkap antara dunia glamor dan penderitaan pribadi. Namun Johann memilih untuk tidak menyalahkan sesiapa. Sebaliknya, dia anggap penderitaannya sebagai jalan untuk lebih mengenal makna hidup. Ketika tubuhnya semakin lemah, semangatnya pula membara. Johann mengimbau saat-saat awal dia mengenal dunia hiburan, saat dia masih muda dan penuh harapan. Aku tak pernah terfikir aku akan jadi pelawak. Tapi bila aku nampak orang ketawa, sebab aku rasa ada makna dalam hidup aku, katanya dengan senyuman yang kini kelihatan getir. Senyuman itu tidak lagi sekadar simbol jenaka, tetapi lambang ketabahan yang tidak ternilai. Hari demi hari, kesihatannya semakin merosot. Namun Johann tetap teguh, seperti pokok tua yang akarnya sudah menjalar jauh ke dalam tanah. Dia tidak lagi bercakap soal ketenaran atau kemewahan masa lalu. Kini, dia hanya mahu dunia mendengar isi hatinya. Kisah-kisah kecil yang pernah terkubur, tentang cinta yang tidak kesampaian, tentang sahabat yang mengkhianati, tentang pentas terakhir yang meninggalkan luka mendalam, semua diceritakan dengan penuh kejujuran dan kesedihan yang menusuk. Apa yang menjadikan pengakuan Johann luar biasa ialah caranya menyampaikan. Setiap patah kata bukan sekadar ungkapan, tetapi seolah-olah sebilah pisau yang memotong lapisan demi lapisan luka lama. Penonton yang mendengar kisahnya tidak dapat menahan air mata.
Mereka tidak lagi melihat Yohan sebagai pelawak, tetapi sebagai manusia, seorang lelaki yang telah melalui badai dan kini berdiri teguh, meski tubuhnya semakin lemah. Sungguh, keberanian Yohan membuka mulut setelah 40 tahun adalah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada dirinya sendiri. Ia mengajarkan kita bahawa tidak ada kesunyian yang abadi dan bahawa setiap insan berhak untuk didengari, walau suara itu datang dari tubuh yang hampir rebah. Dan begitulah Yohan Raja Lawak hari ini bukan lagi sekadar nama dalam industri, tetapi satu lambang kemanusiaan, kejujuran, dan kekuatan yang luar biasa. Dalam setiap cerita yang keluar dari bibirnya, ada sejarah, ada luka, dan ada harapan. Dunia kini mendengar, dan Yohan akhirnya bersuara. Sambungan kisah Yohan Raja Lawak. Langkah demi langkah menuju cahaya kebenaran. Hari yang mengubah segalanya bermula dengan satu detik sepi di dalam sebuah bilik hospital yang sunyi, ketika cahaya matahari hanya menyusup perlahan melalui langsir biru pudar. Yohan duduk termenung di tepi jendela, mengenakan baju hospital lusuh, jarum infus masih menancap di lengan kanan yang kelihatan semakin kurus. Tubuhnya sudah tidak seperti dulu. Rambutnya menipis, suaranya perlahan, dan nafasnya kerap terputus-putus. Namun dalam kesunyian itu, ada satu suara dari dalam hatinya yang akhirnya dia tak mampu abaikan lagi. Sudah cukup aku berdiam. Dunia berhak tahu. Itu adalah titik mula, detik perpecahan keheningan 40 tahun yang telah lama membelenggunya. Kembali ke akar, permulaan yang membentuk luka. Pada era keemasan awal tahun 90-an, Yohan adalah simbol kebangkitan komedi Malaysia. Dia muncul di layar kaca sebagai wajah segar yang memikat hati rakyat. Setiap lawaknya mencetus gelak tawa. Tapi tiada siapa tahu bahawa di balik pentas yang gemerlapan, Yohan menyimpan sebuah rahsia besar. Trauma masa kecil yang tak pernah sembuh. Dibesar tanpa belayan kasih ayah, dan seorang ibu yang terpaksa bekerja siang malam demi sesuap nasi, Yohan membesar dalam kekosongan yang menyakitkan. Dia pernah menjadi kanak-kanak yang dihina kerana miskin, pernah tidur dalam perut lori kontena ketika mengejar impian ke Kuala Lumpur. Ketika akhirnya berjaya menempatkan diri dalam dunia seni, Yohan memilih untuk memakai topeng tawa. Lawak-lawaknya bukan hanya hiburan, ia adalah benteng terakhir bagi jiwanya yang rapuh. Dia sering berkata, "Selagi orang ketawa, aku akan terus hidup." Tapi jauh dalam dirinya, ada luka yang tidak terubat. Semakin dia dikenali, semakin dia tenggelam dalam kesepian. Dalam diam, dia menolak tawaran-tawaran besar hanya kerana serangan panik dan kebimbangan sosial yang parah. Namun, tiada siapa tahu. Dunia hanya melihat jenaka. Mereka tidak pernah melihat tangisan. Perjalanan menuju titik retak Yohan mula menjauhkan diri dari pentas secara perlahan-lahan sekitar awal tahun 2000-an. Orang ramai mula membuat spekulasi. Ada yang kata dia kecewa, ada yang kata dia sudah tidak relevan, malah ada juga yang menuduh dia sombong. Hakikatnya, ketika itu dia sedang melawan penyakit kronik yang mula menunjukkan taring. Masalah saraf mula menyerang, tangan kanan sukar digerakkan, dan sakit dada kerap menyerang sewaktu malam. Namun Yohan memilih untuk diam. Dia tidak mahu simpati. "Aku bukan minta dikasihani. Aku cuma nak orang ingat aku sebagai lelaki yang buat mereka ketawa," katanya dalam satu rakaman lama yang hanya kini didedahkan. Tahun berganti tahun, tubuhnya semakin lemah. Dia berpindah ke sebuah rumah kecil di pinggir Selangor, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, dia hidup bersama buku-buku lama, kenangan, dan sunyi. Tiada siapa tahu di mana Yohan Raja Lawak berada, sehingga satu hari sebuah dokumentari kecil oleh seorang pelajar filem membuka pintu kepada kebenaran. Pelajar itu,
Fikri secara tidak sengaja bertemu Johan ketika membuat kajian tentang komedi Malaysia. Johan yang pada mulanya enggan ditemu bual, akhirnya membuka mulut setelah beberapa kali Fikri datang membawa makanan dan duduk berjam-jam menemaninya. Detik memecah kesunyian. Dalam rakaman pertama, suara Johan hampir tidak kedengaran. Dia duduk dalam bayang-bayang, hanya siluetnya kelihatan. Dulu aku diam sebab aku takut. Tapi sekarang, aku tak ada apa nak takut lagi, katanya dengan nada yang dalam. Itu adalah detik dunia mula melihat sisi Johan yang sebenar. Bukan sebagai pelawak, tetapi sebagai seorang manusia yang telah lama bergelut antara kemasyhuran dan kesunyian. Dokumentari itu disiarkan dalam talian secara kecil-kecilan, tapi dalam masa seminggu, ia menjadi tular. Ratusan ribu orang mula mencari Johan, menulis surat, menghantar doa, malah ada yang datang sendiri ke rumah kecilnya dengan air mata dan pelukan. Satu persatu kisah-kisah lama dibuka kembali. Johan mula menulis dalam jurnalnya, berkongsi kisah sahabat seperjuangan yang telah lama pergi, kehilangan cinta pertamanya yang memilih lelaki lain ketika dia masih berjuang dalam kemiskinan, dan betapa dia merasa sunyi setiap kali melihat pentas yang kini diterangi oleh wajah-wajah baru yang tidak mengenal namanya. Kebenaran menjadi obor. Namun dalam segala penderitaan, Johan tidak pernah menyimpan dendam. Dia tidak menyalahkan dunia, tidak menyalahkan takdir. Sebaliknya, dia berkata, "Aku bersyukur aku pernah buat orang ketawa. Sekarang aku hanya mahu orang tahu, pelawak pun manusia. Kami pun ada hati, ada sakit, ada impian yang musnah." Hari demi hari, Johan semakin terbuka. Dia mula dijemput ke sesi wawancara khas, bukan sebagai pelawak, tetapi sebagai insan yang membawa pesan kehidupan. Suaranya menjadi suara bagi mereka yang selama ini diam, para seniman veteran yang dilupakan, mereka yang jatuh sakit dalam sunyi, mereka yang memilih untuk menyembunyikan penderitaan di balik senyum. Dan begitulah, perlahan-lahan, kisah Johan tidak lagi tentang ketawa yang lalu. Ia menjadi tentang keberanian, tentang menerima kekurangan diri, dan tentang mencintai kehidupan, walaupun ia penuh luka. Setiap pagi, sinar mentari akan menembus masuk dari celah-celah langsir lusuh berwarna krim di ruang tamu rumah Johan. Debu-debu halus beterbangan dalam cahaya keemasan itu, menari perlahan di udara seakan mengiringi helaan nafasnya yang makin berat. Di sudut ruang, ada sebuah kerusi kayu tua dengan pelapik usang. Tempat Johan duduk setiap hari, berselimutkan kain batik lama, tangannya memegang secawan teh panas yang sering sejuk, sebelum sempat dihabiskan. Di sebelah kerusi itu, bertimbun buku-buku nota kecil, lembaran-lembaran catatan yang ditulis dengan tulisan tangannya yang semakin goyah, semuanya kisah. Kisah yang tak pernah diceritakan. Suara televisyen hanya dibuka perlahan, sekadar menemani. Di skrin, wajah-wajah muda pelawak generasi baru berlaga idea di pentas Maharaja Lawak. Johan hanya tersenyum kecil, bibirnya terangkat sedikit tapi matanya kekal kosong. Tidak ada rasa cemburu, hanya sebuah kelegaan yang sunyi, kerana pentas itu masih hidup walau tanpa dirinya. Tangan kanannya sesekali menggosok pergelangan kirinya yang selalu kebas. Dulu tangan itu pernah menggenggam trofi, pernah memegang mikrofon dengan megah. Kini, hanya cukup untuk memegang sebatang pen yang kerap terjatuh. Kadangkala, dia termenung lama menghadap dinding tempat tergantung gambar hitam putih dirinya bersama beberapa rakan lama. Salah satu gambar itu menunjukkan dia bersama arwah Din Bramboy dan Allahyarham Harun Salim Bacik. Ketika mereka bertiga masih muda, gigi penuh, mata bersinar, dan tawa tanpa beban. Tidak ada yang perlu dikatakan, hanya pandangan Johan yang menyorot ke gambar itu sudah cukup untuk menceritakan rindu yang tidak bisa diungkapkan. Jiran sebelah rumah,
seorang makcik berusia 60-an, sesekali datang membawa nasi lemak atau kue. Johann tidak banyak bercakap, hanya mengangguk dan tersenyum sambil membalas dengan ucapan ringkas, "Terima kasih, Makcik." Namun cara dia menyusun pinggan perlahan-lahan, membuang kelapa parut yang tertinggal, kemudian duduk kembali di kerusi dan termenung keluar jendela. Semuanya itu seolah menjadi bahasa sunyi yang menceritakan betapa dalam lubuk hatinya dia menghargai setiap sentuhan kecil yang membuat dia rasa masih ada. Ketika Fikri datang untuk sesi rakaman hari ketiga, dia mendapati Johann sudah duduk menunggu dengan beberapa helaian tulisan di tangan. Johann tidak meminta soalan, tidak juga mahu sesi formal. Dia hanya membaca satu persatu kisah kecilnya. Tentang malam pertama, dia naik pentas. Tentang detik dia hampir pengsan kerana serangan panik, tetapi tetap melawak hingga selesai. Dan tentang hari ketika dia menerima surat peminat yang mengatakan lawaknya telah menyelamatkan seseorang dari bunuh diri. Mata Johann berkaca, tapi dia tidak menangis. Hanya berhenti membaca seketika, menghembus nafas panjang, dan meletakkan helaian kertas di atas meja. Aku tak pandai bercakap macam orang sekarang, tapi aku tahu macam mana rasanya nak jadi kuat waktu semua benda dalam hidup rasa makin lemah, katanya perlahan. Fikri tidak menjawab. Dia hanya mengangkat kamera sedikit dan merakam detik itu, suara yang hampir tenggelam dalam sunyi, tapi penuh makna. Rumah itu tidak besar, tapi setiap inci menyimpan serpihan kisah. Dindingnya dihiasi dengan keratan akbar lama yang sudah kekuningan, beberapa poster lama pentas lawak yang sudah koyak di tepi. Di meja kecil di dapur, ada satu cawan seramik retak yang dulunya adalah hadiah peminat dari Sabah. Johann masih simpan. Dia tidak mahu buang. Katanya, retak pun masih boleh guna, macam aku juga. Dan malam adalah waktu yang paling sunyi. Ketika lampu luar rumah padam satu persatu dan bunyi cengkerik mengisi ruang, Johann duduk sendirian di beranda, ditemani lampu kuning malap dan sehelai selimut nipis. Dalam diam, dia membuka sebuah kotak kecil berwarna hijau lumut. Di dalamnya ada beberapa surat tulisan tangan, gambar lama, dan sebuah lencana yang sudah karat bertulis Raja Lawak Musim 1. Johann memegang lencana itu erat. Bukan kerana kemenangan, tapi kerana kenangan. Dia tidak perlu menjerit kepada dunia untuk didengari. Setiap gerak tubuhnya, setiap hela nafasnya, dan setiap kata yang dipilih dengan hati-hati telah menjadi suara. Suara yang tidak lantang, tapi jujur dan dalam. Dalam diam, dia sedang menyampaikan sesuatu yang dunia terlupa. Bahwa pelawak juga manusia, dan kadang-kadang mereka juga perlukan pelukan, walaupun hanya dalam bentuk kenangan yang tidak pernah pudar. Namun, yang paling mengusik hati tentang Johann bukanlah kesepian atau kesakitannya. Yang benar-benar mengikat emosi adalah kerumitan jiwanya. Seorang pelawak yang pernah membuat seluruh negara ketawa, tetapi sepanjang masa menyembunyikan penderitaan yang tidak pernah dia izinkan sesiapa lihat. Ketika orang melihat Johann Raja Lawak, mereka melihat wajah lucu, gaya bersahaja, dialog spontan yang mengundang gelak tawa. Tetapi jauh di dalam, Johann memikul sesuatu yang lebih berat daripada jenaka. Perasaan bersalah yang tidak pernah terungkap. Tahun 1987, ketika masih menjadi budak hingusan di panggung kecil di Gombak, Johann pernah menolak tawaran dari seorang lelaki tua, pengarah teater tempatan yang ingin menjadikan dia sebagai pelapis generasi baru. Johann waktu itu memilih jalan sendiri, jalan lawak pentas jalanan. "Aku nak buat orang ketawa, bukan buat orang fikir," katanya dulu, tapi selepas 20 tahun dia mula tertanya-tanya. Adakah ketawa itu benar-benar menyembuhkan atau cuma menutup luka sementara? Kebingungan itu mula membesar ketika tubuhnya mula melawan dirinya. Penyakit-penyakit datang satu persatu,
tekanan darah tinggi, diabetes, lemah sendi, kabur penglihatan. Setiap kali tubuhnya melemah, dia rasa seperti ada sebahagian daripada dirinya yang sedang dihukum kerana telah terlalu lama menyembunyikan siapa dirinya yang sebenar. Dan dalam setiap bisikan hati di malam sepi, Yohan bertanya pada dirinya sendiri, "Patutkah aku dulu memilih jalan lain?" Ada satu malam yang menjadi titik perubahan. Malam ketika Yohan hampir rebah di bilik air, tubuhnya menggigil dan dunia menjadi gelap seketika. Ketika dia membuka mata, hanya jam di dinding berdetik perlahan. Tiada siapa tahu, tiada siapa sedar, kecuali dirinya sendiri. Itu malam dia memutuskan untuk tidak lagi diam, bukan kerana ingin simpati, tetapi kerana dia sedar, diam terlalu lama menjadikan dia asing dalam hidupnya sendiri. Dan itulah yang membawa kepada sesi rakaman bersama Fikri, bukan satu dokumentari, tapi satu pengakuan tanpa skrip. Yohan bukan hanya berkongsi kisah, dia melepaskan beban. Tapi di sebalik setiap kisah yang dia ceritakan, selalu ada satu ruang kosong yang tidak disentuh. Seperti kisah tentang sahabatnya yang hilang dalam satu kemalangan misteri. Seseorang yang disebut hanya dengan gelaran si botak dan tidak pernah dijelaskan lebih lanjut. Wajah Johan menegang setiap kali nama itu disebut. "Itu cerita lain," katanya. Tapi matanya berair, bibirnya terkunci. Ada juga satu nama yang tercatat dalam diari lamanya, Lina, ditulis dengan dakwat merah, berulang-ulang dalam halaman-halaman berasingan. Tiada sesiapa tahu siapa Lina. Adakah bekas kekasih? Adik? Atau hanya watak rekaan yang menyimpan serpihan hatinya? Fikri cuba bertanya, tapi Johan hanya tersenyum, senyum paling menyedihkan yang pernah dilihatnya. Kadang-kadang, lebih baik kita biar satu cerita tu hidup dalam senyap, katanya sambil menutup diari perlahan. Rumah itu, dengan retak-retak kecil di dinding dan bunyi kipas berdecit, menjadi saksi kepada semua yang Yohan tak pernah sampaikan pada dunia. Tapi dia tahu, waktu semakin sempit, nafasnya makin pendek, langkahnya makin perlahan, dan tangan kanannya kini sering menggigil. Namun dalam kelemahan itu, ada kekuatan baru. Kekuatan untuk memberitahu dunia bahawa di balik setiap lawak jenaka, ada air mata yang tidak pernah jatuh di hadapan orang ramai. Satu hari, Fikri bertanya, "Apa yang paling abang sesalkan dalam hidup ini?" Johan tidak terus jawab. Dia hanya mengangkat kepalanya, memandang jauh keluar jendela, di mana langit senja mulai memerah. "Aku tak tahu sama ada aku dah buat orang cukup gembira atau aku cuma buat mereka lupa kesedihan sekejap saja." Itu satu pengakuan yang tidak mencari jawapan, hanya dibiarkan tergantung di udara, seperti nota muzik terakhir yang tidak pernah diselesaikan. Cerita Johan tidak pernah benar-benar tamat. Setiap hela nafasnya adalah bab baru yang belum ditulis. Dan di antara setiap kata yang tidak terucap, ada kisah-kisah kecil yang tetap hidup. Menunggu untuk ditemui, menunggu untuk difahami. Dia masih ingat dengan jelas suatu petang musim hujan tahun 1991. Ketika itu dia baru berusia 23. Yohan duduk di belakang panggung kayu, mengenakan seluar jeans koyak dan kemeja telusuh yang sudah bertukar warna. Hujan renyai di luar, membasahi tanah merah, menimbulkan bau basah yang akrab. Hari itu, buat pertama kalinya dia berdiri di hadapan khalayak dalam satu pertandingan lawak kecil-kecilan di sebuah karnival sekolah. Tangannya menggigil bukan kerana sejuk, tetapi kerana takut. Namun sebaik sahaja dia membuka mulut, ketawa mula meletus, bergema dalam dewan kecil itu seperti muzik yang menenangkan segala resah dalam dirinya. Itu kali pertama dia rasa ada. Rasa bahawa dunia ini yang sering mengabaikannya sebagai anak bongsu yang pendiam dan terlalu sensitif, akhirnya mendengar suara hatinya. Walaupun ia disampaikan dalam bentuk jenaka,
Dari situlah segala-galanya bermula. Tapi di sebalik kejayaan yang perlahan-lahan dibina, ada peristiwa lain yang membentuk sisi gelap dalam hidupnya. Pada tahun 1998, ketika karirnya sedang melonjak, dia menerima berita kematian bapanya secara mengejut. Bapa yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang secara terang-terangan, tetapi selalu meletakkan sekotak nasi lemak di atas meja ketika subuh. Johann tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Waktu itu, dia sedang membuat persembahan pentas di Alorsetar. Dia menamatkan show dengan senyuman di bibir, tetapi air mata mengalir semasa balik di dalam bas, dalam diam. Peristiwa itu mengubah sesuatu dalam dirinya. Sejak itu, setiap kali dia melawak, dia meletakkan sedikit luka di setiap punchline. Dia belajar untuk ketawa sambil menanggung, dan dunia menyangka itu kekuatannya. Tapi bagi Johann, itu hanyalah satu bentuk bertahan. Dan kini, dalam ruangan kecil di rumah peninggalan arwah ibunya, Johann duduk di kerusi usang sambil menatap foto lama yang digantung di dinding. Matanya kabur bukan hanya kerana usia, tetapi kerana air mata yang mengalir perlahan. Dalam gambar itu, dia berdiri bersama seorang wanita tua, ibunya, satu-satunya orang yang tahu sisi sebenar dirinya. Wanita itu meninggal pada tahun 2010. Hari itu, Johann diam seharian. Tiada sesi rakaman, tiada panggilan telefon. Cuma satu nota kecil yang ditinggalkan di meja dapur. Aku perlukan waktu untuk bernafas. Apa yang menarik adalah, dalam setiap kenangan yang dia simpan, selalu ada sesuatu yang tidak selesai. Seperti perbualan dengan arwah abang sulungnya, yang pernah berkata, "Jangan terlalu sibuk buat orang lain gembira, sampai kau lupa rasa gembira itu macam mana." Johann tidak pernah sempat membalas kata-kata itu. Abangnya meninggal dalam tidur beberapa bulan kemudian akibat serangan jantung. Sejak itu, kata-kata itu menjadi gema dalam setiap detik sunyi Johann. Waktu kini menjadi musuh senyapnya. Hari-harinya diisi dengan jadwal rawatan, temu janji hospital, dan ubat-ubatan yang makin sukar disebut namanya. Namun setiap kali Fikri datang membawa kamera, Johann akan berdiri tegak, sapu mukanya dengan tuala lembab, dan berkata, "Jom, kita sambung cerita." Tapi semakin banyak yang dia kongsi, semakin banyak pula yang dibiarkan tergantung. Fikri pernah bertanya, "Abang pernah menyesal dengan hidup ni?" Johann ketawa kecil, menunduk, lalu menjawab, "Menyesal tu lumrah. Tapi kalau aku diberi peluang ulang, mungkin aku tetap pilih untuk jadi badut. Sebab itu, satu-satunya cara aku boleh elak daripada menangis." Namun begitu, di satu rak lama dalam bilik tamu, tersimpan beberapa surat yang tidak pernah dipos. Tulisan tangan Johann kepada seseorang bernama Farah. Surat-surat itu penuh dengan permintaan maaf, janji-janji yang tidak ditepati, dan keinginan untuk berjumpa. Tetapi semua surat itu tidak beralamat. Siapa Farah? Apa yang berlaku? Kenapa setiap surat diakhiri dengan, "Jika kau baca ini, maafkan aku kerana memilih diam"? Itu semua masih menjadi tanda tanya. Dan setiap kali Johann cuba menyentuh cerita itu, dia berhenti di tengah jalan. Tangannya mula menggigil lebih teruk dari biasa. Suaranya tersekat di kerongkong, dan pandangannya kosong, seolah-olah waktu telah menariknya kembali ke masa lalu yang dia tak sanggup hadapi. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada satu rahsia yang terkunci di antara senyuman palsu dan sisa-sisa kekuatan terakhirnya. Dan dalam diam, kisah Johann terus berdenyut. Perlahan tapi pasti, menunggu waktu untuk mengungkap semuanya, atau mungkin tidak. Dan malam itu, ketika langit terbuka luas di luar tingkap bilik sempitnya, Johann berdiri lama di hadapan cermin. Cahaya lampu meja samar memantul pada wajahnya. Wajah yang pernah menghiasi layar televisyen kini tampak pucat
penuh garis-garis halus seperti peta masa yang telah dilalui. Dia menyentuh pipinya perlahan, seperti cuba mengingat kembali siapa dirinya dahulu. Di atas meja, pita rakaman lama masih berserakan, kaset VHS dengan label yang hampir lusuh bertulis tangan. Lawak minggu ini, 2004, Johan and Zizan final, temu bual bersama Mark. Satu demi satu, dia masukkan ke dalam pemain dan biarkan suara-suara masa lalu memenuhi ruang. Gelak tawa, tepukan, jeritan peminat, semuanya kini hanya gema, bergantungan di udara, seolah-olah datang dari dunia lain. Johan duduk perlahan di sofa, memeluk bantal kecil berwarna biru, dan matanya tak lepas dari skrin. Saat dia dan arwah ibunya muncul dalam satu temu bual lama, suaranya ketika itu kedengaran segar, penuh semangat. Si ibu tertawa kecil ketika Johan meniru gaya cikgu sekolah rendahnya, tawa yang kini hanya tinggal dalam rakaman. Tapi Johan tidak menangis, hanya diam. Diam yang panjang, seakan seluruh ruang turut membeku dalam kenangan itu. Sesekali dia melangkah keluar beranda, memandang ke langit yang kosong. Angin malam menyapa, membawa bersamanya bau tanah basah, seperti mengingatkan tentang musim hujan dulu, tentang saat dia mula dikenali, bukan kerana siapa dia, tetapi kerana siapa yang dia berpura-pura menjadi. Seorang pelawak, ada hari-hari ketika dia ingin memberitahu semua perkara tentang kesunyian yang tak pernah ditangisi, tentang penyakit yang satu persatu menjelma tanpa amaran, tentang Farah, tentang kehilangan yang tak mampu ditutur. Tapi bila mikrofon dihidupkan dan kamera mula berkelip, dia hanya mampu tersenyum dan melawak seperti dulu. Di satu sisi dinding, tergantung gambar Johan memeluk trofi pertamanya. Wajahnya bercahaya, matanya bersinar. Dan di bawah gambar itu, tergantung pula gambar terkini, Johan duduk di kerusi roda, dikelilingi oleh jururawat. Perbezaannya nyata, tapi ada sesuatu dalam matanya yang tidak berubah. Satu bentuk kerinduan yang tidak pernah dijelaskan. Seperti menunggu sesuatu, atau seseorang, atau mungkin hanya menunggu waktu. Dalam satu rak surat lama, ada cebisan kertas koyak bertulis, "Kadang-kadang aku rasa aku terlalu kuat untuk terus berpura-pura. Tapi kalau aku berhenti, siapa lagi akan buat mereka ketawa?" Tulisannya goyah, dakwatnya hampir luntur. Johan tidak pernah bercakap tentang kertas itu. Ia hanya duduk di situ, di antara nota-nota skrip lama dan surat-surat tidak beralamat. Dan malam terus berlalu. Televisyen masih terbuka. Lampu ruang tamu berkelip sedikit-sedikit. Di luar, langit mula memutih dengan tanda-tanda fajar. Johan masih di sofa, matanya memandang ke depan, seperti menunggu dialog terakhir, atau mungkin hanya mendengar kembali gema ketawa yang makin jauh. Tiada siapa tahu apakah dia akan bercerita lebih lanjut, atau jika ada sesuatu lagi yang akan dikongsikan. Seperti banyak perkara lain dalam hidupnya, kisah ini tergantung, mengambang antara kenyataan dan kenangan, antara tawa dan sepi, antara sesuatu yang hampir diucapkan, tetapi tidak pernah selesai.